Homework yang cikgu bagi boleh buat ke Daripada last time? cikgu? Hari tu yang homework tu boleh buat kan hari tu? Last time yang kita dah Ah, bincang kan? dah. Okey, okey. Hari ni cikgu nak bincang soalan SPM sebenar. Quite heavy soalan dia. Even budak yang jawab tahun lepas, SPM tahun lepas, ramai yang cakap susah nak buat. And in fact lepas habis exam SPM sebenar tu, the real SPM tahun lepas, sebelah malam tu Khalisa Luami message cikgu, dia share dengan cikgu macam mana cara dia jawab on binomial tu. Dan even masa dia share dengan cikgu tu, cikgu pun tak berapa sure on the answer scheme macam mana kan, sebab soalan dia quite tough. So hari ni cikgu ingat cikgu nak bincang dua soalan. Satu adalah soalan binomial tahun 2017 SPM sebenar, and then kita pergi ke tahun 2019 binomial juga. Okay. Now, kenapa cikgu skip binomial tahun 2018? Sebab tahun 2018 SPM tak keluarkan langsung soalan binomial. Cikgu pun agak terkejut jugalah. In 2018, for the first time SPM tak tanya langsung pasal binomial. So mungkin cikgu pun tak banyak cakap, kemungkinan dia make it alternate kan. Tahun ni ada binomial, tahun depan tak ada binomial, lepas tu ada balik, and then tak ada balik. Tapi kalau cikgu cakap situ, takut ada orang yang dia beriman dengan cikgu punya kata-kata, jadi nanti jadi lain pula. Okay, so tapi just prepare je lah sebab nampak macam trend dia macam tu. Okay, kita baru 10 orang. Sekejap, ada orang. Kita baru 10 orang. And we are, Alia ada lah. We are still waiting for others. Tadi Alia cakap tak susah nak connect. Alia Akilah dah okey dah? Internet connection okey ke? If you make a survey kan, untuk kehadiran pelajar ke kelas ni kan, cikgu rasa pelajar perempuan punya komitmen is better than pelajar lelaki kan? Betul. Betul kan? Bagus Kita Zulfan. cakap sangkut cikgu. Siapa? Suara cikgu? Sebab connection juga. Alia cakap. Oh, Alia cakap okey. Alright. Tapi just to share with you, masa cikgu buat matrix yang cikgu buat asasi dekat UM pun sama juga tau. Bila kita pergi lecture hall kan, let's say class starts at 8 AM kan, in the morning lecture hall, cikgu akan tengok pelajar perempuan akan keluar hostel seawal 6.30 pagi tau. 6.30 pagi tu diorang start berjalan dah, berjalan pergi ke lecture hall. Dan padahal kelas start pukul 9, and then diorang akan duduk 1 hour earlier sebelum the lecture starts. Dan diorang buka lah buku, dia revise balik apa semua kan. Yang macam lelaki ni dia macam relax sikit kan. Dia macam pukul 8 tu baru dia masuk kan. Kalau kena lecturer yang suka kunci pintu dewan kuliah, dia akan kunci. So duduklah kat luar. So untuk orang lelaki nanti kita kena improve Kita kena improve supaya kita punya jantina kita tak dipandang rendah. Okey, cikgu rasa cikgu start dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Sebelum kita start the lesson, cikgu nak tanya awak lah pendapat awak tentang binomial distribution ni kan. If we compare binomial distribution dengan mana-mana topik kita sebelum-sebelum ni. Let's say apa, kita ada vector, kita ada differentiation, kita ada integration kan. Dekat mana awak letak topik binomial ni? Dalam rate of difficulties, dekat mana awak letak binomial? Senang. Second easiest kot. Senang kan? First. Sebab kita cuma cari nombor yang sesuai, percentage ke whole number kan. And then kita masukkan dalam formula. Macam tu kan maksud awak, macam tu, dia senang macam tu lah kan. Dia senang macam tu. And then kalau yang susah pun dia ada guna macam perkataan at least, betul tak? Sekurang-kurangnya, at most pernah jumpa tak? At most kalau dalam bahasa Melayu dia kata selebih-lebihnya. Maksudnya at most ni means paling banyak. Aku kalau makan satu hari, at most aku boleh makan 2 kali je. Awak cakap macam tu kan, maksudnya maksimum aku boleh makan 2 kali je. Itu maksud at most. Ada juga SPM boleh tanya at most. Okay, so jangan confuse at least dengan at most. Maybe kalau ada jalan kira nampak macam quite tough sikit, macam kena buat yang satu tolak kan.
Yang kena buat tolak tu. Yang tu mungkin kita kata difficulty sampai level tu. Tapi tahun lepas cikgu tengok SPM 2019 soalan dia memang betul-betul at different level. Cikgu memang tak pernah jumpa soalan seperti SPM 2019. Okay. And I was quite shocked bila malam katalah SPM tu selepas habis paper SPM tahun lepas, sebelah malam tu Khalisa Luami PM cikgu kan, dia suruh cikgu check betul tak jalan kira yang dia buat on binomial tu, sebab dia pun tak berapa sure dan cikgu pun tak berapa sure macam mana nak jawab soalan binomial tahun lepas. So hari ni kita nak bincang awak adalah grup pertama yang cikgu akan bincang soalan SPM tahun lepas on binomial. So kita sama-sama figure out macam mana binomial SPM 2019. Okay. So cikgu nak pergi kepada binomial SPM 2017 dahulu. Sebelum kita pergi 2019, kita nak tengok sebelum nak pergi 2019, kita pergi ke 2017 dahulu. Ya, semua boleh nampak ke skrin? Boleh cikgu. Boleh Kejap ada orang nak masuk, kesian dia tunggu lama nanti. Oh, Ashraf. Semalam cikgu dengar Cikgu Syazwan mengajar kat surau kan, macam seronok kelas sejarah dia kan. Macam best sejarah. Ada awet. Ada awet. Awet apa tu? Cikgu Awi. Oh, Cikgu Awin. Cikgu Syazwan mengajar dengan Cikgu Awin ke? Tak kan? Semalam dekat surau kan? Tak, Cikgu Awi lalu. Oh, ya ke? Oh, awet. Okay. Alright. Ini adalah soalan SPM sebenar SPM sebenar. Kenapa kalau awak tengok yang cikgu scan kenapa dia bulatkan B ni, dia nak bagi tahu yang binomial ni bermula pada soalan B. Okey. Sebab dalam soalan binomial ni guys, selalunya SPM akan combinekan dia dengan subtopik yang lagi satu. Sebab dalam topik probability and maths, dia ada dua subtopik. Yang kita tengah belajar ni subtopik yang pertama, lepas ni kita akan masuk subtopik yang kedua. Okey, jadi selalunya SPM dia akan combinekan kedua-dua subtopik ni dalam satu soalan yang sama. Sebab tu kalau awak tengok dalam soalan ni, dia punya binomial ni bermula dekat soalan B, bukan soalan A. It means that pada bahagian A tu ada soalan lain, bukan binomial lah maksudnya. Okay, so kita nak tengok pada soalan B saja. In fact kalau tengok soalan B sahaja pun markah dia 5 guys. Nampak tak kat sini? 5 markah ni. It means besar ni markah dia ni. Nampak tak kat bawah ni? Kalau awak perasan, kalau cikgu boleh highlight, it is given here 5 marks. Untuk jawab soalan ni kena tackle up to 5 marks. So dia punya subtopik lagi satu tu, the previous one, pun 5 markah. So kalau you combine dua-dua markah untuk 5 markah dan 5 markah ni, soalan ni memberi kepada kita 10 markah. Inilah soalan nombor 7. Dalam SPM paper 2, dia adalah soalan nombor 7. It means dia dalam section B. So this is section B. Apa yang bagus section B? Section B yang bagus ni adalah dia punya markah adalah 10. Maksudnya kalau if you are good at a topic, kita boleh score the maximum dalam soalan tu. Kalau cikgu memang seronok lah. Jawab dapat terus 10 markah ni memang seronok lah. Okay. So yang tak seronok adalah kalau kita tak cekap, kita dapat markah sangat sikit. Okay, now. Cikgu punya stylus ni dia kurang respon sikit hari ni. Okay. Awak kalau ada soalan, awak terus jump in, terus tanya cikgu. Okay, now let's look at this question. Dia kata at the shoot the duck. Ada satu game nama dia shoot the duck. At an amusement park, pada satu taman tema, dia kata the probability of winning is 25%. Kalau kita nak menang shoot the duck ni, majority rakyat Malaysia kalau main untuk menang ialah 25%. Maksudnya Tokay yang buat game shoot the duck ni, dia dah calculate siap-siap dah. Okay, sebab tu dia berani buat game ni. Dia kata kalau orang nak menang game ni, chances of winning is 25%. So maksudnya dia punya keuntungan tu lebih lah, betul tak? Kita kalau kita nak buat bisnes judi, make sure kita untung. Okay? So you have to know mathematics. So orang kalau buat judi ni sebenarnya dia dah calculate earlier supaya dia tak terkejut lah dia akan kalah. So dia kata kat sini, probability kalau dia ada customer menang adalah 25%. So datanglah seorang hamba Allah ni, Jason, bukan Islam. Dia beli tiket. Dia beli tiket untuk bermain, dia kata to play end games. Which means that kita tak tahu berapa kali Jason ni main. Okay. Dia kata Jason bought the tickets to play end games. So kita tak tahu. Jason ni sekarang ni berjudi berapa kali, kita tak tahu. So dia kata the probability for Jason to win once
kebarangkalian Jason ni menang sekali adalah 10 kali. Is 10 times the probability of losing all games. Awak faham tak dia cakap apa ni? Awak rasa Jason ni bagus ke tak? Tak bagus. Tak. Tak bagus. Sebab dia kafir ke? Bukan kan? Sebab apa dia tak bagus? Sebab dia Janganlah cakap kalau sebab dia dia main berjudi game, Ni bukan kelas pai Jadi jangan kaitkan dia dengan Islam. Okay? Kita tahu Jason ni bukan Islam, dia main judi. But then cikgu nak tanya awak, bagus ni means that untuk skill dia bermain shoot the duck ni, is he skillful? Adakah No. dia skillful? No. Dia kata the probability for him to win once is 10 times the probability of losing all game. Maksudnya chances untuk dia menang tu lah 10 kali ganda daripada chances dia kalah. So Maksudnya- hebat lah. Maksud dia hebat lah kan? Sebab Oh, Izal. Sebab 10 kali ganda lagi dia besar untuk daripada menang, kebolehan dia untuk menang tembak sekali adalah 10 kali lebih baik daripada dia tak menang langsung. Kalau dia kata the probability of losing is 10 times win, itu maksudnya dia lemah lah kan. Jadi sekarang ni kalau kita nak tulis ayat ni, katalah kita concern on this ayat kan, awak mungkin boleh tulis macam ni. The probability of win once. Cikgu kena restart lah, cikgu punya stylus ni dia kelakar dia lucu. Okay, the probability of winning, terus lagi lucu. The probability, okay, sorry. Nampak ke cikgu tulis nampak Probability of winning once, ni X bukan V, X. Winning once dia kata is 10 times of losing. This is how I write. Kalau cikgu tulis dalam ayat, dia kata menang berapa kali tadi? Menang 1 kali adalah 10 kali kalah. Kalah ni means kalah semua sekali. Jadi bila cikgu tulis ayat matematik, dia jadi Px equals to 1. Maksudnya dia menang sekali adalah 10 kali ganda lebih hebat daripada kalah. Kalah maksudnya awak kena guna X dia kosong. Maksudnya tak menang sekali pun. Itu cerita dia. So apa soalan dia yang pertama, dia kata find what is that n. Apa dia n tu? N tu maksudnya apa? Berapakah maksimum game yang si Jason ni main judi tadi. Okay guys, dalam kes ni cikgu tahu ada yang dah boleh mula buat. Ni SPM sebenar guys. Kalau awak imagine awak sebagai calon SPM, katalah soalan awak ambil SPM 17, this is how soalan yang awak kena berdepan masa hari SPM tu. Okay, so of course ada orang dah mula catat yang 25% ni, betul tak? Betul. So kita dah mula cakap, cikgu saya dah mula nampak that this 25% dia belong to P. P dah ambil siap-siap 25%, jadi semua orang akan tahu Q terus jadi 75%. 75%. Okay, very good. Okay, sekarang cerita dia adalah kita tahu ke tak tahu N dia? Tak. Tak tahu kan? Sebab dia kata N dalam kali ni adalah N juga. Kita tak tahu pun berapa kali yang dia ni main. But then do we know R? Do we know R? 10 ke cikgu? 10. R dalam kes ni adalah guys, awak kena buat, sorry, yang ni cikgu salah tulis lah ni guys sebenarnya. Awak pun je kan tadi. Tadi cikgu sepatutnya tulis kat sini kosong. PX kosong. PX kosong ni bermaksud sekali pun tak menang. Macam kita punya result kan. Kalau you score satu subjek A, you dapatlah satu A, betul tak? Tapi kalau satu subjek pun tak dapat A, it means awak ada kosong A. Tu kosong A. Maksudnya sekarang ni kita punya R ada dua dalam kes ni. R yang nak digunakan adalah R sama dengan 1 dan R sama dengan kosong. Sebab tadi kita dah dapat buat ayat PX sama dengan 1 sama dengan 10 kali PX sama dengan kosong. Yang ni clear Clear cikgu. Okay, now by using this information, kita nak terus buat. Awak boleh buat sama-sama dengan cikgu. Okay, sebab cikgu tak nak dapatkan jawapan dia yang last tu. So apa kita buat? Cikgu tulis balik kat sini.
Now, your P is 25%. Ada orang akan tulis apa? 0.25 pun boleh kan? 0.25. Very good. 0.25 pun boleh. And then kita akan cakap the Q is 75%. Ada orang tulis 0.75. 0.75. Now, untuk pelajar yang memang dia confident tau, dia confident dengan dia confident dengan gunakan decimal, then by all means proceed saja sampai SPM. Ada orang memang dia suka guna percentage sebab apa, dia kata dalam calculator ni dia kata ada button percentage. So why not dia guna percentage? Tapi macam cikgu akan guna decimal. Cikgu rasa lebih secure bila tekan kat calculator tu 0.25. Kalau cikgu lah. Okay. Tapi ini masing-masing punya preferences. Now, N will be N. Dia tak tahu. And R kena buat dua jenis. Satu dengan kosong. Satu dengan kosong. So now what you do, you buatlah dulu PX1. Okay, kita buat sama-sama Okay, PX1 NCR So NC 1. 1. Very good. Kali P dia 0.25 kuasa 1. 1. Very good. Kali dengan Q dia 0.75 N tolak 1. very good. 0.75 N tolak 1. Okay, now kita buat yang PX kosong pula. Nanti kita boleh masukkan dalam ayat dia yang tadi tu. Okay, now what about PX kosong? NC kosong. kosong. Very good. Very good. 0.25 kuasa kosong. Okay, cikgu rasa ni kot yang awak cakap topik ni senang pasal banyak benda yang sama ulang balik kan. 0.75 N. kuasa N. So bila you dah dapat dua-dua ni guys, barulah kita kata okay, tadi saya faham ayat ni cikgu. Saya faham menang sekali adalah 10 kali ganda lebih hebat daripada tak menang langsung. Losing tu tak menang langsung lah kan. So ambil balik yang jawapan dalam formula tadi, then you write back. Kalau ada orang tanya cikgu boleh tak kalau saya terus masukkan dalam formula, saya terus dekat ayat ni? Boleh juga. Maksudnya kalau awak tak buat macam yang cikgu tunjuk ni, macam ni kita buat one by one dulu kan. You buat ni dulu, you buat ni dulu, buat ayat ni pula baru masukkan. Tapi what if kalau kita masukkan terus pun boleh juga. Okay. Tapi untuk lesson cikgu buat step by step. Now cikgu masukkan balik. PX1 ni dia akan jadi NC1 kali 0.25 kuasa 1 kali 0.75 kuasa N tolak 1 sama dengan, follow ke guys? Follow kan? Okey, sama dengan 10 kali, cikgu buat macam ni, PX. Sorry, cikgu tipu. My bad, dah masukkan kan, betul tak? So, terus masukkan dalam formula, dia akan jadi 10 kali NC kosong kali dengan 0.25 kuasa kosong kali dengan 0.75 kuasa N. Okey. Untuk standard jalan kerja macam ni guys, SPM, macam mana pendapat awak? Okay. Boleh Boleh Cuma kalau kita baca soalan tadi kan, okay, let's look back at the question. Okay, dekat mana awak nampak dalam soalan ni yang a bit tricky? Kalau kita kata jalan kerja tadi okay, tapi when you look back at the question, macam mana kita nampak soalan ni? Okay ke tak? Yang nak kena tulis formula yang PX sama dengan 1 dengan... Yes kan, it might be confusing kan. Kemungkinan ayat kita jadi takut terbalik kan. Takut kita pergi buat 10 tu dekat PX1 pula. Tu dia ada chances of wrong dekat situ. But never mind. Okay, kita boleh buat banyak latihan nanti. So sekarang ni dekat sini guys, cikgu nampak ada second time difficulty pula. Difficulty level kedua. Contohnya, bila ada pelajar yang nampak NC1 ni, dia akan panik. Sebab kalkulator tak boleh calculate untuk NC1. Okay. So itu cikgu ada jawab tak? NC1 dapat apa? Tahu? Apa dia? Dapat N. Dapat N. Maksudnya apa sahaja yang C1 dapat balik nombor dia kan? So kita akan tulis dekat sini N besar. Okay. Kali dengan 0.25 kuasa 1? 0.25. 0.25 juga. Okay, very good. Rasa macam pernah jumpa je soalan yang hari tu kan? Benar. Soalan negeri apa kita buat Pahang. Pahang kan? Oh, cikgu rasa SPM tahun 2017 tu ambil soalan Pahang Dia modify sikit-sikit je. Macam sama je
Cuma hari tu tak ada yang ni kot. Tak ada 10 ni cikgu rasa. Kan? Ada 6. 6 eh? 6. Was it? Oh, okay. Okay, now what about NC kosong? 1. 1. Satu maksudnya apa kat sini? Sesiapa yang C kosong dapat 1. 1. Yang tu ingat betul-betul guys kena ingat sebab SPM tak bagi tahu yang tu. Okay. Now what about 0.2500? Kosong. 1. 1. Okay, so cikgu dah 1 Cikgu tahu yang kosong tadi waktu salah cakap. Okay. Kali dengan 0.75 kuasa N. Alright, now guys, apa sebenarnya kita nak cari ni? Dah banyak sangat dah nombor ni. Cari N. Nak cari N kan? So my suggestion is that kita biarkan N yang besar ni dekat sebelah kiri, yang lain semua bawa ke sebelah kanan. So bila dia bawa ke sebelah kanan guys, kita akan dapat macam ni. 10 kali 0.75 kuasa N. Cikgu zoom sikit Okay, 0.75 kuasa N. Lepas tu bahagi kan tadi cikgu cakap? Bahagi bahagi. dengan 0.75 N tolak 1. Okey, tapi yang 0.25 tu bahagi juga kan? 0.25 kali dengan 0.75 kuasa N tolak 1. Bukan 0.25 tu dah dengan N ke? Lepas tu biarkan dekat. Boleh juga. Kalau 0.25 ni kali dengan N, dia akan jadi 0.25 N. Tapi kalau 0.25 ni, nak bawa juga ke bawah pun boleh juga. Sebab selalunya, orang akan solve mathematics dengan kalau huruf yang dia nak cari tu, dia biarkan sorang-sorang je. Tapi kalau awak nak buat 0.5 kat sebelah kiri pun boleh juga. So, dia akan jadi 0.25 N. And then this N will not be here. 0.5 will not be there. Okay? So, pun boleh juga. Okay, katalah kita buat macam tu. Cikgu ikut awak punya preferences. Now, 0.5 dengan atas bawah ni boleh potong tak? N tu boleh bawa naik atas. N boleh naik atas. Jadi tambah. Okay. N tolak N tambah 1. N tolak N tambah 1. Kalau kita kata, okay, yang awak cakap bawa naik atas tu boleh juga. Kalau ada orang kata, dia kata kalau dia buat macam ni. A kuasa X bahagi A kuasa B jadi A kuasa X tolak B. Dia kata. Boleh tak? Maksudnya bahagi nanti kuasa jadi tolak. Pun boleh juga kan? So it means that cara awak cakap tadi bawa naik atas pun boleh. Nak kata bahagi jadi tolak pun boleh. So kalau lah kita kata bahagi jadi tolak, dan dia akan jadi macam ni guys. Dia akan jadi 0.75 N ni tengok apa cikgu tulis. N buat dalam bracket. Macam ni. N tolak 1. Jadi sama lah macam yang Jinu cakap tadi juga kan. N tolak N tambah 1 kan. Kenapa cakap tambah 1? Sebab negatif di depan jumpa negatif di belakang sana. So jadi tambah. Meanwhile, sebelah kiri ni masih lagi 0.25 N. Okay, cikgu nak pause. Yang lain okey tak? Follow tak? Okay. Follow kan? So dekat mana yang nampak macam susah sikit pasal equation panjang. And then suddenly ada NC1, ada NC0. Kan? Lepas tu tiba-tiba ada indices sikit kat sini. Tapi cikgu masih lagi kata soalan ni bernasib baik sebab tak guna log. Ada soalan kadang-kadang kena guna log sebab unknown tu duduk di tempat kuasa. Katakanlah guys, katalah macam ni kan, N ni tak tolak N dan kita ada jalan kerja kita lagi bertambah tau. So luckily kat sini bila N tolak N dia kosong, dia hilang kuasa dia. Kalau dia tak hilang dia jadi log nanti. Okay, never mind. Kita teruskan kat sini. So this one here is 0.25 N. Sebelah kanan dah jadi 10 kali 0.75. Cikgu tulis 0.75 je macam tu. Boleh terima tak? Boleh. Kenapa cikgu tulis 0.75 boleh terima? N tolak N jadi kuasa 1. Kuasa 1 kan sebab dia plus tadi kan? Okay, so boleh kalilah ni. 10 kali 0.75. Boleh dapat 75. Boleh kali ke 10 dengan 0.75 ni? Boleh. Kenapa boleh? Sebab kuasa sama Tak ada kuasa dah. Sebab tak ada kuasa. Okey, sebenarnya kan, kalau kita tanya ahli matematik kan, dia akan cakap ada kuasa. Kuasa dia adalah, kuasa 1. 10 ni kuasa 1. 0.75 pun kuasa 1. Bila dua-dua kuasa sama, kita boleh darab. Very good. Kita boleh kali. Okey.
So bila kita kali dapat 7.5 di sini, sebelah kiri masih lagi 0.25N. So almost there. Apa kita buat? Bahagi Bahagi kan 7.5 bagi 0.25, 30 kot. 30. 30. Guys, N sama dengan 30 ni awak tahu tak apa maksud dia? Dia main 30 kali. Si Jason ni dia berjudi sebanyak 30 games. 30 game dia main. Kalau berdosa ni memang tak ada chance untuk taubat ni Main lagi. Orang tu dah tutup kedai pun nak main lagi. 30 kali awak imagine orang yang buat game untuk booth ni kan, memang sebenarnya diorang buat duit. Diorang buat duit, especially bila orang main kan, baling kalah nak main lagi. Tengok Jason ni dia bukan tahu pasal dosa dengan pahala kan, tapi dia main dah 30 kali. 30 times dia main. Never mind, tak apa, kita biarkan Jason dengan dosa dia. Soalan B2, dia kata calculate the standard deviation. Pernah dengar standard deviation? Nah, Pernah. Macam mana standard deviation ni? N kali. formula tu kan cikgu. Yes, formula. Ingat lagi tak formula dia? Yang paling senang nak ingat, cikgu. Min darab. N kali P kali. Dia ada satu formula kan, yang ni, yang mu sama dengan N kali P ni. Yang ni pernah jumpa tak formula ni? Pernah. Ni formula apa? Ni formula min. Min. So kita tak guna pun formula ni sebenarnya. There's another one, variance sama dengan N kali P kali Q. On certain book dia kata mu kali Q. Ada certain buku yang tulis mu kali Q. Maksudnya mu yang kat atas ni kali dengan Q pun boleh juga. Tapi nak buat N kali P kali Q pun boleh juga. So boleh guna tak standard deviation untuk ni? Formula ni? Boleh. Square root. Boleh Cuma apa? Square root. Apa yang square root? NPQ tu. NPQ ni. Sebab apa? Sebab standard deviation simbol dia sebenarnya tiada square. Formula ni dia ada square sebab ini formula variance. So bila you buat standard deviation, cikgu tulis sini standard deviation. Standard deviation punya simbol tiada square root. Ini bermaksud formula yang diberi dalam SPM tu mesti di square root kan. Macam ni je guys. So whatever the N, whatever the P, whatever the Q, you masukkan balik tadi. Tengok N tadi dah 30 Main judi 30 kali Memang takkan nisaf ni. 0.25 kali dengan 0.75. Dan jangan lupa square root. So bila kali dapat 4 significant figures kan? Awak ada soalan ke? Sekejap. Kenapa kena square root? Sebab standard deviation macam ni. Tengok bila kita tengok ini adalah variance. Ini adalah variance. Variance dia ada square. Jadi bila kita nak cari simbol yang tak ada square, it means that kita kena hilangkan simbol square, betul tak? So simbol square kalau dihilangkan, bawa ke sebelah kanan, dia akan bertukar menjadi square root. Itu maksud dia. So means that the formula maksudnya square ni telah dibawa ke kanan dan dia bertukar menjadi square root. Ingat So bila cikgu kira, cikgu dapat variance dia 5.625. Tapi kalau cikgu cari standard deviation dia, ialah 2.372. Dapat tak? Dapat. Dapat sama 2.372. Itu jawapan dia. Ada soalan tak? Cikgu tadi tukar percentage kan? Tak perlu. Sebab ini bukan probability. Awak perasan tak? Jawapan kita 2.372 ni dia dah more than 1, betul tak? Betul. Jadi dia bukan probability ni. Ini adalah statistics punya value. Macam mean, standard deviation, variance kan. Dia bukan probability. Faham Faham. So ini adalah soalan SPM 2017. Tetapi dia bahagian B tau. Maksudnya soalan A tu ada soalan lain lah. So kalau you add on dua-dua subtopik ni, kita dapat full mark 10 markah guys. InsyaAllah 10 markah. Boleh kan? Now we have another half an hour. Yang ni yang cikgu nak bincang dengan awak sebenarnya. Now let's look at soalan SPM sebenar 2019 yang cikgu cakap cikgu pun macam tak berapa sure tahun lepas. Dia masih lagi soalan judi. Cikgu rasa pengubah soalan ni suka main judi. Ataupun pengubah soalan ni bukan orang Islam. So apa dia kata kat sini? The diagram shows a dart
target board at that game booth. Sama juga game booth juga maksudnya mungkin Jason kot Is this story of Jason? Oh bukan Bob masih lagi bukan orang Islam. Okay, Bob. Okay, so apa dia kata kat sini? Bob kena main game baling dart ni dan dia kata baling dart ni kena baling 3 kali. You bayar sekali RM5. Berdosa RM5 ni bayar Bayar sekali RM5 bagi main baling sebanyak 5 kali. 3 kali cikgu. Ya? Dia kena baling 3 kali. Maksudnya kalau cikgu keluarkan wallet cikgu keluarkan RM5 bayar dekat tauke tu kan. Dia akan bagi okey, you ambil ini 3 dart, you baling. Baling. Kalau cikgu jahat, cikgu baling kat tauke tu lah Puas hati aku kan. So dia kata you boleh baling 3 kali. So dia apa dia kata kat sini? Kalau nak dapat hadiah teddy bear. Orang perempuan suka kan teddy bear. So dia kata kalau nak dapat hadiah teddy bear, dia kata kena make sure 3 dart ni mesti kena bullseye. Dia dah cakap lah. So kalau cikgu berhasrat untuk nak bawa balik teddy bear ni bagi kat anak ke kan, bagi kat adik ke, bagi kat anak pakai duit haram bagi kat anak teddy bear. So dia kata kena make sure dart tu kena 3 kali. Okey, boleh? Boleh cikgu. Ini soalan dia. Ni belum suruh calculate apa lagi ni. So dia kata Bob is a dart player. Bob ni ada skill. Bob ni dia ni memang selalu main dart. Mungkin dekat park ke dekat rumah ke kan. So dia kata Bob is a dart player. So dia kata by average Bob ni ada satu reputation. Bob ni apa dia? Dia kata kalau Bob main game dart ni dia kata 7 daripada 10 dart mesti kena. Ini dia punya reputation. Macam katalah Zul Luqman kan. Zul Luqman kata dia ni kalau lari confirm dalam 10 saat dapat ni 100 meter ni kan. By average dia kata. Dia punya reputation. Macam dia kata orang kata Farhana ni kalau masak 10 minit dah siap masak air kan. 10 minit dah siap contohnya. Average dia punya reputation. So apa jadi kat sini? Cikgu nampak tahun lepas 2019 students dah mula confused. Okay, sebab apa dia confused? Sebab first kali ada banyak sangat information dalam soalan ni. Dia ada cerita pasal 3 darts per game. Dia ada cerita pasal RM RM5. Dia ada cerita pasal a toy bear. Dia ada cerita pasal 7 times out of 10 darts. So, budak confused. Okay? Awak confused tak? Confused kan? Too much information. Kalau kita nak cari whole number, kali ni cikgu rasa whole number dia dah banyak sangat. Dah too much dah. Okay? So, let's look at what is the question. Dia kata, Bob would play the game if he had at least 90% chance to win. Dia kata Bob ni kalau nak main, dia kena make sure kalau 90% chance dia menang, baru dia nak main. Dah lah berjudi dia nak orang confirmkan pula 90% chance menang baru dia nak main. Cuma dia ada satu ayat kat sini, dia cakap apa ayat dia tau? Cikgu pun baru perasan dia ada cakap at least one. Okay, awak faham tak apa cerita dia ni? Dia nak menang sekurang-kurangnya 1. Kalau lebih pun lagi bagus. Lagi bagus kan? RM30 pun satu. Tapi kan RM30 satu habis beli kat kedai tu kan. Tak kunci. Aduh lah. Okay. Dia macam ni tau guys. Dia macam parents kita nak hantar kita pergi belajar sesuatu kan. Ayah kita akan cakap, ayah kalau tengok 90% awak boleh jadi bagus dalam sesuatu bidang ni, baru ayah bayar yuran dia. Macam awak nak masuk kelas piano kan. Ayah cakap, okay, kalau ayah tengok 90% awak boleh main piano dengan baik, baru ayah bayar RM30 tu Contohnya lah. So sekarang Bob ni sebelum dia main judi, dia pergi buka buku Admaths dulu kan. Dia pergi calculate dulu. Okay, now. Cikgu dah nampak ada too much information kat sini. Okay. First kali adalah guys. Tadi masa cikgu baca soalan tadi ada 7 times out of 10 darts thrown ni. Cikgu dah terfikir sini sebenarnya adalah 7/10. Awak perasan tak? Perasan? Okay. Suddenly dekat bawah ni ada 90% pula. Ingat tak kita belajar yang ada percentage, dengan ada fraction, fraction tu kan? So sekarang ada 2 information sekarang ni. Okay, itu satu. Sekarang dah ada RM30 pula kat sini. Tadi ada RM5. Okay, so apa cerita ni? Satu huruf pun kita tak nampak lagi kan? Huruf P pun tak dapat lagi. Huruf Q pun tak dapat lagi. Huruf N pun tak dapat lagi kan? R pun tak dapat lagi. Okay. Siapa nampak dia punya N?
Let's say P is confusing. Siapa nampak dia punya N? 3 ke cikgu? 3 sebab apa? 100. Sebab per game 3 dart. Okay, per game 3 dart. Okay, very good. Maksudnya awak nampak 3 tu maksimum dia baling lah kan? Ha. Okay. Cikgu nampak yang dia punya N, ni nanti awak kena fikir Cikgu nampak that the N is actually, cikgu tiba-tiba rasa kesian pula dengan budak yang jawab SPM tahun lepas Memang soalan ni tak terfikir langsung sebab bila cikgu buat drilling dengan orang sama macam cikgu ajar awak dalam kelas lah kan. So tiba-tiba keluar soalan macam ni masa SPM. So dia punya N sebenarnya guys adalah 6. Bukan 9 cikgu dapat 30 bagi 5 kali 3 balik kan? Sebab dia 3 dart per game. Bukan. Dia punya N is referring to the game. Oh, so tak kali 3. Bukan to the darts. Okay. So sekarang ni N ialah 6 sebab apa guys? Bila you bayar RM30, of course dia dapat main 6 kali. Sebab RM5 main sekali, betul tak? So kalau kita bayar RM30, kita dapat 6 kali main. So mana dapat 6 ni? Sebab kita nampak ayat RM30 bahagi dengan RM5. Itu satu. Okay. Sekarang ni, dia punya R pula macam mana? Dia... Cikgu bantu dengan at least one ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10 Tapi Toke tu bagi dia main sampai 6 kali je tau. Dia bayar RM30 kan? So you have to do 1 sampai 6, betul tak? So R dia banyak. So dekat sini mungkin kita akan gunakan teknik tolak. Okay? Sebab nak buat 1 sampai 6 ni banyak. Kan? So you mungkin akan tolak macam mana? All minus yang sikit kan? So the thing is that, yes, sikit tu kosong, bagus. So maksudnya kita akan tolak dengan yang R sama dengan kosong tadilah. So all ni berapa all? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, all adalah 1. Dalam probability, all adalah 1. Ingat kan? Okay, very good. So kita akan tengok ini nanti. Okay, very good. Kemudian tahu tak P dia berapa? 90%. 7/10. Siapa cakap 7/10 dah hampir dekat dah. Tapi dia bukan 7/10. Times 90. 7/10 times 90. 90% ni memang jauh sekali lah. Siapa tulis 7/10, dia dah satu step untuk dapat penuh. Tapi 7/10 ni bukan jawapan dia lah. Siapa tulis 7/10? Berapa? Dia dapat 8/10. Okay. Dia adalah 7/10 kali 7/10 kali 7/10. Sebab sebab sekali dia main, okay, dia nak dapatkan bear tu, dia kena baling dart tu 3 kali tau. 4/2. So 7/10, 7/10, 7/10 macam tu. Faham tak? Sebab reputation dia adalah untuk dia baling sekali dart, dia dapat 7/10 untuk sekali baling. Tapi kalau ingat tak, nak menang teddy bear 1, you kena baling sebanyak 3 kali. Siapa tak sure ni? Cikgu explain balik. Okay, macam ni. Katakanlah Gino kan, Gino main netball. Okay? Gino ni orang kata reputation dia kalau nak shoot in the hole, Gino punya reputation lah 80% mesti masuk. Betul tak? Katakanlah. Ya ke Gino? Saya tak main netball. Oh, tak main netball. Okay, katalah main gamilan. Tapi kata awak main netball. Okay. Kata Gino punya reputation adalah bila dia main netball, ni Gino punya reputation semua orang tahu. Dia kalau baling shoot the ball, bola tu confirm masuk 80%. Itu kalau you baling sekali Gino. Kalau Gino nak baling make sure 3 kali berturut-turut masuk Gino, so you kena buat 80% kali 80% kali 80% Gino. Sebab bear tu nak dapatkan you kena baling 3 kali berturut-turut. Nampak tak? Dapat. Sebab kalau cikgu tadi 7/10 je, itu kalau cikgu main dart tu baling sekali je. Tapi nak dapatkan satu teddy bear, you have to throw it thrice. Kena baling 3 kali. Kan? Kalau dekat buat haji kena baling jamrah 7 kali kan? Lagi susah. Ni 3 kali je. Baling. Okay? So jadi sekarang cikgu kena buat baling sekali, kali dengan baling 2 kali, kali dengan baling kali ketiga. So this is where you are going to get
P sama dengan 21. Cikgu tipu. Berapa dapat? 4.2. 4/2? 4.2. 4.2. Cikgu rasa bukan. Ha? Kali kan? Ha. 0.7 times 0.7 kali 0.7. 0.343. 0.343. Ya. 343 per 1000. Betul. Ha, tu P dia. Oh, okey, sekejap. Faham Jadi sekarang kan guys, nampak macam susah tau si Bob ni nak menang. Sebab kalau dia baling sekali macam tinggi 70%. Tapi untuk dia nak baling 3 kali kena, dia dah jadi 34% je sekarang. Nampak tak? Tapi tak apa, kita kira je. Okay. Now, siapa tahu P, dia akan tahu Q. Okay, now the Q will be 0.6. 3? Kejap. 7. 0.637. So sekarang barulah boleh start kita punya calculation. Nampak tak? Okay. Nampak. So tadi kita kata nak buat R dia ni banyak sangat. R1, R2, R3, R4, R5, R6 ni banyak sangat. Dia tak berbaloi dengan masa yang kita spend. So you kata it is easier. All minus. Yes, kalau buat all minus yang sikit. So kalau ada kawan kita kata, apa benda yang sikit ni? Yang sikit adalah R yang awak tak mention. R yang tidak mention tadi adalah kosong. Tadi kita tak mention kosong kan? So lebih senang kalau buat sebenarnya, kalau buat tolak dengan P X sama dengan kosong. Itu maksud cikgu. Ya. Yang Q tu 0.657. 5 Ya Allah, betul. 9.45 kan? My bad, sorry. 657. Okay. Now, what about all dalam probability? Tadi cikgu dah sebut tadi. 1. Kalau tak nak tulis 1, boleh tulis 100%. Okay. So, let's say cikgu tulis 1 lah supaya semua orang clear. Okay, now. Apa lagi yang boleh kita buat? PS kosong ni dah boleh start ke belum? Boleh. Boleh kan? So, you akan tulis 6 C kosong kali P dia berapa tadi? 0.343. Very good. 0.343 dia kuasa dengan kosong kali dengan 0.657 tadi kan selepas Gino betulkan. Gino ke betulkan tadi ke Fana? Gino, okay. Kuasa 6. Alright. Now, almost there. Berapa ni? 1. 0.657. Oh, 1 kuasa dah. 6. Ui. Besar nombor ni. 0.08043. 3. Betul. Okay. So, bila you tolak, kita akan dapat 0.9196. Kalau kita tukar dia dalam percentage, 91.96%. Sekarang awak tengok, Bob ni tadi, Bob yang bukan beragama Islam, yang main judi ni, dia kata dia hanya akan main game ni sekiranya dia dapat jawapan percentage dia more than 90%. So awak rasa dia main tak? Main. Sebab chances untuk dia menang tu adalah lebih besar daripada 90%. So awak akan cakap sini, Bob would play the game. Judi. Okay? The game. Yes, the game. The game. Bob akan main. Jadi Bob ni, dia seorang analytical. Sebelum dia main judi, dia calculate dulu. Dia calculate dulu. Dia buat calculation. Dia rasa dia yakin chances untuk dia menang more than 91.96% baru dia main. Itu pun masih ada lagi 9% kemungkinan dia kalah. Kemungkinan dia boleh kalah juga guys. Kemungkinan. Kuasa Tuhan. Okay. So far boleh? Boleh. Dekat mana yang tough ni guys? Kat mana tough? Yang 1 minus P Q R N tu. 1 minus sikit ni kita dah biasa tau. Cikgu nampak kan? Cikgu nampak first kali sebab information dia terlalu banyak. So kita dah mula confused. 3 darts per game, RM5 to play a game. Tiba-tiba datang pula a toy bear. Now dia ada reputation pula 7 out of 10. Tiba-tiba dia ada RM30 pula. 90% chance. At least one. Dia too much kat sini. Okay? Itu satu. Dan cikgu rasa antara yang tough ni cikgu punya pendapat adalah
P ni guys. P ni adalah 7/10 kali 7/10 kali 7/10. Yang ni memang paling tough. Okay, sebab cikgu tak pernah lagi bincang dengan student cikgu, P jadi macam ni. Nampak tak? Cikgu ni kena darab 6 kali kan 7/10 ni. 7/10 ni dah 3 kali je. Sebab apa tau? Sebab kita kira untuk satu game je. Okay. Sebab yang dia kata ni, by average Bob ni dapat 7/10 ni kalau dia baling sekali. Tapi dia dah kata dah kalau nak main dapat teddy bear ni, you bukan boleh buat sekali. You kena buat 3 kali kan. So 7/10 ni dia tak habis lagi dia punya information dia. So you kena buat 7/10 kali 7/10 kali 7/10. Dapat 0.343. Yang cikgu nampak yang paling tough kat sini sebenarnya. Even yang N sama dengan 6 ni pun tadi awal-awal lagi dah ada orang dapat dah ni kan. Yang RM30 bagi RM5 ni. Ni RM6 ni kita kata dia tricky tapi kita masih lagi boleh figure out masa SPM. But in SPM cikgu rasa yang tough adalah yang ni. Kemungkinan masa SPM kita mungkin tak terfikir langsung guys. 7/10 kali buat 3 kali ni. Okay, kemungkinan tak terfikir langsung. Cikgu yang Q tu kita buat 3/10 tu Yang Q ni adalah dia mesti selebihnya daripada P. Faham tak? It must be the balance of P. Sebab P dah 343. So apa kita buat? Kita ambil 1 tolak 0.343. Okay. Macam biasalah, macam 100% lah kan. Okay, so dah dapat Q. Alright, and then jalan kira dia yang ni adalah lepas you dapat jawapan, takut kadang-kadang kita berhenti kat sini. You tak jawab soalan sebab dia kata, dia tanya Bob ni nak main ke tak nak main judi ni. So kita kena justify kat sini. So Bob would play the game. Okay? Bob would play the game. Alright. SPM 2019 19. Cikgu tiba rasa, memang cikgu rasa kesian dengan budak-budak yang jawab tahun lepas. Sebab cikgu tak sempat bincang dengan diorang kan. Habis exam keluar nangis-nangis. Lepas tu cikgu cakap, tak payah jumpa lah. Biarlah diorang nangis. Okay? Alright. Now, soalan B. What is the minimum number of games that Bob needed so that he can get 4 toy bears? Berapa kali minimum game Bob kena main kalau dia nak bawa balik 4 toy bear? Ada minimum kat sini. Tak minimum. Mana ni? Markah 3 je. Weh, yang tadi markah 7 Patut dah susah 7 marks. Okay. Kalau cikgu tolong awak kat sini, tapi cikgu nak awak cuba buat Cikgu cakap dengan awak sebenarnya kena guna formula mu sama dengan N kali P. Bantu tak? Tak. Korang bantu? Alamak. Maksudnya N dah tahu ke? N tak tahu kan? Sebab N yang kena kira. N ni yang minimum game tu. Okay. So P sama dengan yang 343 tadi kan? Sama dengan 4. Okay. Yang mu tu? Sama dengan 4. Sama dengan 4. Okay, very good. So maksudnya averagely kalau dia nak dapat 4 toy bear, kita masukkan dia dekat min lah. Okay, 4. Tapi dia ada kata minimum tau. Nanti kita tengok minimum tu macam mana 4 sama dengan N kali dengan 0.343. Betul Okay. Lepas tu nak cari N kan? Apa nak kena buat? Bahagi 4 bahagi 0.343. So 11.66. 11 11.66. 11.66. Sekejap N sama dengan 11.66. Okey. Siapa yang tak faham kenapa kena guna formula mu ni? Saya, kenapa cikgu? Okey, mu ni guys, dia macam ni tau. Mu ni adalah dia macam huruf R sebenarnya. Okey, R yang average. Contohnya macam ni. Katalah kan, dalam kelas kita 5F, ada pelajar yang scorer, ada pelajar yang a bit, kita kata sedang berusaha untuk menjadi lebih baik, betul tak? So, dalam exam sebenarnya kita akan dapati ada kawan kita yang memang dapat, kalau bilangan A ni memang banyak. Dia dapat 10A, let's say, paling banyak kan.
Tapi dalam masa yang sama ada kawan kita juga yang masih struggle, contohnya dia dapat 1A. But in between 1 ke 10 tu, you ada kawan-kawan yang average, betul tak? Yang tengah-tengah. Yang dapat selalunya 5A, 6A, betul tak? Okay. Jadi dalam soalan ni, dia bagi tahu kalau Bob ni nak dapat 4 toy bear. Awak kena faham yang 4 toy bear ni macam average. So kita kena gunakan formula min. Min means average. Okay. So dia punya value 4 ni adalah value R sama dengan 4 yang average sebenarnya. Bukan 4 yang paling maksimum, bukan 4 yang paling minimum. Okay, dia adalah average. So cikgu nampak dia paling sesuai masuk dekat huruf mu ni. After all markah dia 3 guys. Okay. So dan kita pun belum buat lagi pun formula mu kali dengan NP ni kan. So dalam exam nampak macam relevan. Aku rasa mu dengan NP ni macam tak guna lagi kan. Dan nombor-nombor yang dia bagi kat sini guys memang boleh masuk terus dalam formula ni. Antaranya adalah P dah tahu dan juga 4 ni, 4 toy bears ni boleh masuk dekat mu. Okay. Tapi bila kita dapat jawapan, kalau cikgu jadi awak, cikgu akan rasa tak yakin balik tau. Sebab apa? Tak whole number. Yes, very good. Sebab tak whole number. Sebab kita dah kata N ni mesti whole number. Sebab itulah dia kata ada minimum number of games. Jadi minimum dia guys adalah, minimum dia, cikgu akan cakap the minimum number is 12. Cikgu round off lah. Yes, round off kepada nombor yang terdekat. Sebab tu dia kata minimum. Dia tak kata exact number. So bila you dapat 11.66 tu, terus ambil the nearest whole number which is 12. So it means that Bob ni kena main sebanyak 12 kali. Dia kena main sebanyak 12 kali baru dia boleh dapat 4 toy bear tadi tu. Boleh Boleh. Okay. So I'm going to end my class. So cikgu tak tahu lagi next week macam mana kelas, sama ada Isnin Selasa tu ada ke ataupun tak ada. Nanti kita tunggu pengumuman sebab kemungkinan cikgu-cikgu nak prepare untuk pembukaan sekolah. Tapi cikgu tak cakap apa-apa lah. Kalau ada, kalau tak ada lah. Okay. Cuma naik sekolah nanti, antara yang cikgu nak dengar cikgu nak oleh-oleh. Jangan lupa Baik cikgu. Awak tak hilangkan kan? Okay. Tak, okay. Okay, very good. Ya, cikgu nak oleh-oleh. Lepas tu kita akan proceed dengan subtopik seterusnya, nama dia normal distribution. Cikgu tulis kat sini Nama subtopik selepas ini adalah NORMAL. Cikgu besarkan sikit. Normal macam tak normal pula normal ni. Okey. Normal distribution. Sekarang kita buat binomial distribution kan? Lepas ni kita akan buat normal distributions. Normal distribution guys, dia sedikit advance sikit pada binomial. Okay. Binomial pakai formula, normal dia lebih advance pada binomial. Dia dah tak guna formula dah. Dia guna lebih canggih pada binomial. Boleh Dan cikgu nak share dengan awak, lembaga peperiksaan. Tahu tak lembaga peperiksaan? Lembaga peperiksaan Malaysia yang buat soalan SPM tu, dia menggunakan normal distributions ni untuk naik dan turunkan graf markah result kita tu. Dia gunakan normal distribution. Dia bukan ikut perasaan lah dia ikut normal distribution. So bila dia dah dapat result budak-budak kan, dia akan gunakan normal distribution ni untuk bagi tahu, okey, tahun ni kita naikkan sikit graf, tahun ni kita rendahkan sikit untuk dapat A. Dia gunakan normal distribution. Dia bukan ikut menteri tu malam tadi dia mimpi, aku rasa tahun ni kita turunkan 5% dah dapat A at maths. Dia bukan macam tu. Dia gunakan graf. Dan graf dia adalah dalam normal distributions. Boleh cikgu bagi sedikit teaser lah untuk sebelum kita proceed the lesson. Okay guys, terima kasih banyak for bearing with me. InsyaAllah kita jumpa on next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Pak, terima kasih baru cikgu dengar ramai suara.